A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada juga yang terkesan dengan musibah banjir. Saya mendoakan dan saya mengharapkan agar urusan tuan-tuan puan mangsa-mangsa banjir ni dipermudahkan dan tuan-tuan puan tabah, bersabarlah banyak-banyak untuk menempuh segala dugaan yang melanda lah. Dan kita sama-sama rakyat Malaysia yang lain, saya percaya yang mana yang tak terkesan, yang mana yang tidak dilanda dengan musibah banjir ni, memang kami sangat-sangat bersimpati, kami sangat-sangat bersolidariti bersama dengan anda. Jangan risau, insya-Allah ada hikmah di sebalik musibah yang melanda. Mungkin kita tengok nasib kita, mungkin kita tengok kehilangan yang kita hadapi tersebut agak teruk, tapi sebenarnya percayalah ada lagi orang yang lebih teruk daripada apa yang kita alami dan kita sedang hadapi tersebut. Jadi kita banyakkan bersabar, kita sepatutnya bersyukur dan kita meneruskan kehidupan harian kita dengan penuh sifat tawaduk dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, jangan kita lupa untuk memanjatkan kesyukuran walaupun kita dilanda musibah, walaupun kita dilanda masalah, tapi kita sebaik-baiknya teruskanlah kehidupan kita dengan sifat syukur, dengan penuh rasa rendah diri, tawaduk dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah rintitan daripada soalan yang telah diajukan kepada saya malam tadi. Ada satu followers hartanah anda mengajukan soalan kepada saya melalui WhatsApp, bertanyakan tentang adakah dia sebagai pembeli boleh membatalkan perjanjian jual beli yang dia telah tanda tangani bersama penjual, untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut disebabkan oleh rumah yang dia nak beli itu dilanda dengan musibah banjir. Saya akan cuba merungkai persoalan tersebut dan insya-Allah dengan penerangan yang saya ingin berikan ni mungkin boleh memberikan sikit sebanyak insight ataupun pandangan kepada tuan-tuan puan yang mungkin tuan-tuan puan menjadi seorang pembeli ataupun tuan-tuan puan menjadi seorang penjual rumah yang kini sedang menghadapi masalah banjir. Okey. Tapi saya ingat berpesan sikitlah kepada tuan-tuan puan semua, posting yang saya buat dan juga rancangan live yang saya buat ni bukan bertujuan untuk mengeruhkan keadaan. Saya faham, saya sangat-sangat bersimpati dengan mangsa-mangsa banjir. Kepada mereka yang terkesan dengan masalah banjir ni, memang sangat-sangat kasihan lah kepada mereka. Dan bukan tujuan saya buat posting tersebut untuk mengeruhkan lagi keadaan, tapi untuk memberikan pandangan peribadi saya dan untuk menjawab persoalan dan pertanyaan yang telah diajukan kepada saya oleh followers hartanah anda malam tadi lah. Okey. So yang pertama sekali saya telah nasihatkan kepada pembeli tersebut untuk memahami terma-terma yang terkandung di dalam dokumen-dokumen penting yang telah pihak pembeli tadi tanda tangani. Okey, apa di dokumen-dokumen penting tersebut? Yang pertama, pembeli perlu memahami terma-terma yang terkandung di dalam booking form, di dalam booking form ataupun agreement to purchase yang ditandatangani bersama dengan ejen hartanah. Okey, apa terma yang ada di dalam booking form tersebut? Pembeli perlu memahaminya terlebih dahulu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pembeli perlu memahami terma-terma yang terkandung di dalam perjanjian jual beli. Okey, dalam S&P agreement. So bila kita dah tanda tangani perjanjian jual beli tersebut, biasanya di dalam perjanjian jual beli tersebut ada menyatakan klausa berkaitan dengan apa implikasi, apa yang akan berlaku sekiranya pembeli ingin menamatkan perjanjian tersebut atas alasan-alasan tertentu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, pembeli perlu memahami terma-terma yang terkandung di dalam letter of offer, surat tawaran pinjaman yang telah ditandatangani dengan pihak bank. Okey, perlu fahamkan apa implikasinya jika lepas pembeli dah tanda tangani letter offer tersebut, pembeli nak batalkan pula tawaran yang telah dibuat oleh pihak bank untuk memberikan pinjaman ataupun pembiayaan perumahan kepada pembeli. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, pembeli perlu fahami dan perlu selidik kerosakan yang berlaku ke atas rumah tersebut disebabkan musibah banjir tadi. Rumah yang kita nak beli ni tadi, pembeli nak beli tu perlu selidik
apa yang dah berlaku, apa kerosakan yang dah berlaku ke atas rumah tersebut, sehingga kan menyebabkan rumah tersebut tidak lagi selamat untuk didiami. Okey, so ini yang langkah yang keempat yang perlu dibuat oleh pembeli tadi. Okey, yang kelima, pembeli juga perlu selidik dan memahami adakah rumah tersebut diinsurkan ataupun telah diinsurankan oleh pihak penjual dengan mana-mana syarikat insurans, terutamanya untuk insurans, sama ada insurans kebakaran, insurans banjir dan sebagainya. Okey, jadi perkara-perkara begini perlu diselidik terlebih dahulu oleh bakal pembeli tadi sebelum membuat keputusan untuk membatalkan perjanjian. Tapi dalam hal yang saya dah nyatakan tadi, saya pun dah buat dalam posting saya awal pagi tadi, mengatakan bahawa ini bukan masa yang sesuai untuk tuan-tuan perempuan nak mengeruhkan lagi keadaan, nak menambahkan lagi luka yang memang dah parah kepada penjual tersebut. Kalau boleh bawalah bersabar, tunggulah sekejap, mungkin lagi beberapa minggu yang akan datang selepas keadaan dah reda, barulah berbincang kembali dengan penjual sama ada untuk membatalkan ataupun meneruskan perjanjian jual beli tersebut. So jangan terus terjah penjual tadi, dah lah dia kena musibah banjir tuan-tuan perempuan. Kita patut bersimpati dengan dia, kita patut bersimpati, kita patut hulurkan bantuan dengan dia walaupun kita tak kenal dia dan sebagainya, walaupun dia bukanlah orang yang memang orang kata di kalangan keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita, tapi apalah salahnya kalau kita ringankan beban dia, kita bantu dia, kita bantu orang-orang yang ditimpa masalah banjir ni, kita hulurkanlah bantuan. Paling-paling tidak pun janganlah keruhkan lagi keadaan dengan mengatakan kepada dia, "Encik, saya tak jadilah nak beli rumah encik sebab rumah encik dah kena banjir." Janganlah macam tu. Ini bukanlah masa yang sesuai. Kalau nak berbincang pun tunggulah beberapa minggu yang akan datang, barulah kita berbincang dengan dia. Okey. So apa yang saya dah nyatakan tadi, tuan-tuan perempuan sebagai bakal pembeli yang dah menandatangani perjanjian jual beli, dah menandatangani perjanjian pinjaman dengan pihak bank, dah menandatangani booking form dengan ejen, tengok dan fahamkan dulu betul-betul apa yang terkandung di dalam dokumen-dokumen tersebut, terma-terma yang memberi kuasa ataupun memberi budi bicara kepada anda sebagai bakal pembeli, sama ada untuk membatalkan ataupun meneruskan pembelian rumah tersebut. Kalau misal kata ada dinyatakan klausa di dalam perjanjian jual beli tersebut, di dalam letter offer ataupun loan agreement tersebut memberi kebenaran kepada anda sebagai pembeli untuk membatalkan perjanjian jual beli disebabkan musibah banjir yang berlaku, maka anda bolehlah berbuat demikian. Okey, so yang saya nak tegaskan di sini tuan-tuan dan puan, okey, keadaan biasa dalam mana-mana perjanjian jual beli, kalau misal kata saya lah orangnya, peguam yang menyediakan perjanjian jual beli tersebut, maka kebiasaannya dalam perjanjian jual beli yang saya dah buat, saya akan menyatakan klausa begini. Okey, bunyinya lebih kurang, okey, sekiranya rumah tersebut dilanda musibah seperti kebakaran, banjir besar, tanah runtuh dan sebagainya, sehingga mengakibatkan struktur penting rumah tersebut, tiang, dinding, tanahnya, tapak tanahnya dan sebagainya, mendap, yang mengakibatkan kerosakan tadi tu, yang mengakibatkan rumah tersebut tidak lagi sesuai untuk didiami ataupun unfit for stay lah. Unfit for stay ataupun tidak lagi selamat untuk didiami. So fahamkan betul-betul termanya, musibah banjir tersebut telah mengakibatkan rumah yang kita nak beli itu tidak lagi selamat untuk didiami. Tidak lagi selamat untuk didiami ni maknanya struktur binaannya dah pun rosak, dan rumah tersebut berkemungkinan tidak lagi selamat untuk kita tinggal di dalamnya. Jadi bila berlaku keadaan sedemikian, pembeli sebenarnya ada hak, ada budi bicara untuk menamatkan ataupun membatalkan pembelian rumah tersebut, dan seterusnya boleh batalkan perjanjian jual beli tersebut dengan pihak penjual. So itu keadaannya sekiranya kerosakan yang berlaku disebabkan musibah banjir tersebut tidak
memungkinkan pembeli duduk ke rumah di dalam rumah tersebut dan memungkinkan rumah tersebut tidak lagi selamat untuk didiami, barulah bakal pembeli tadi boleh membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Jadi ini antara perkara yang biasanya dinyatakan, klausa yang dinyatakan di dalam perjanjian jual beli yang ditandangani oleh pihak penjual dan juga pembeli. Okey, so dalam hal yang sedemikian, kalau sekiranya pembeli dah batalkan perjanjian jual beli tersebut, maka penjual perlu memulangkan balik deposit yang telah dibayar kepada pembeli. Okey, ada juga yang tanya kepada saya, bagaimana pula kalau sekiranya pembeli itu membeli rumah melalui ejen hartanah dan dah membayar dua jenis deposit yang berbeza. Yang pertama dipanggil sebagai earnest deposit ataupun wang cengkeram sebanyak 3% kepada ejen hartanah, dan yang kedua dipanggil sebagai balance deposit ataupun baki deposit yang dibayar melalui peguam yang mengendalikan urusan jual beli bagi pihak penjual. Okay, jadi ada dua deposit yang berbeza, earnest deposit 3%, baki deposit ataupun balance deposit itu 7%. Okay, jadi mana satu deposit yang sepatutnya dipulangkan oleh pihak penjual? Okey, so dalam hal ni ada dua dokumen yang berbeza yang tuan-tuan dan puan telah tantangani, iaitu yang pertama, bila kita bayar earnest deposit ataupun wang cengkeram, dokumen yang kita tantangani adalah booking form dengan ejen hartanah. Okey, so booking form tersebut kita bayar 3%. Okey, yang kedua adalah dokumen yang dipanggil perjanjian jual beli ataupun sale and purchase agreement yang kita tantangani dengan pihak penjual yang telah disediakan ataupun disiapkan oleh pihak peguam. Okey, so dua dokumen yang berbeza yang tuan-tuan dan puan perlu fahamkan di sini, dan dua pembayaran deposit yang berbeza juga. Okey, jadi dalam hal sedemikian, yang penjual perlu pulangkan kepada pembeli jika berlaku pembatalan perjanjian jual beli disebabkan struktur rumah tadi itu rosak dan tak selamat lagi untuk diduduki, yang penjual wajib ataupun yang perlu pulangkan adalah deposit yang kedua ni tadi ataupun baki deposit, balance depositnya sahaja. Yang earnest deposit ni tuan-tuan dan puan perlu tuntut ataupun perlu dapatkan daripada ejen hartanah. So bukan tanggungjawab penjual untuk memulangkan deposit earnest tu tadi, wang cengkeram tu. Sebab wang cengkeram tu tidak dibayar kepada penjual ataupun peguam penjual ketika perjanjian jual beli itu ditantangani. Ia hanya membayar baki deposit 7% tu sahaja. Okey, so yang 3% ni tadi perlu membuat tuntutan melalui ejen hartanah yang kita tantangani booking form tu lah. Dan dalam klausa booking form yang kita dah tantangani, kita kena cek sama ada pembatalan disebabkan hal-hal yang saya sebutkan tu tadi, adakah membolehkan kita untuk menuntut kembali deposit yang dah dibayar 3% tu. Okey, kalau misal kata dalam booking form tu tidak dinyatakan, maka saya boleh katakan di sini agak sukar untuk kita menuntut kembali 3% earnest deposit yang dah dibayar melalui ejen hartanah tersebut. Jadi berkemungkinan hanya 7% yang baki deposit yang dah dibayar kepada peguam ataupun kepada penjual terus, yang tu saja yang kita boleh tuntut daripada penjual. Yang 3% tu mungkin tak dapat. Kita nak tuntut daripada ejen hartanah. Tengok pada terma yang ada di dalam booking form yang kita dah tandangani. Okey. So, berbalik kepada situasi yang saya ceritakan awal-awal tadi, kali ini situasinya berbeza. Kalau sekiranya musibah banjir tersebut tidak mengakibatkan kecacatan ataupun kerosakan besar, major defects ataupun damage yang berlaku tu tidak mencacatkan struktur, rumah tersebut masih lagi selamat untuk didiami, rumah tersebut masih lagi boleh kita tinggal dengan selamat dan sebagainya, jadi itu tidak memberikan budi bicara ataupun memberikan kuasa kepada pembeli untuk membatalkan dengan sewenang-wenangnya pembelian rumah tersebut. Okey, so dalam erti kata lain, jika pembeli ingin masih lagi meneruskan untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut dengan pihak penjual, maka penjual berhak untuk forfeit. Penjual berhak untuk menghanguskan duit deposit yang dah dibayar oleh pembeli kepada penjual ataupun peguam yang mewakili pihak penjual tadi. Kerana apa? Macam yang saya dah nyatakan tadi, kerosakan yang berlaku akibat daripada masalah banjir tersebut, musibah banjir tersebut tidak menyebabkan struktur rumah tersebut juga rosak, dan rumah tersebut masih lagi boleh didiami dan masih lagi boleh kita tinggal di dalam rumah tersebut.
Jadi kalau pembeli ni masih lagi nak membatalkan, unfortunately dia boleh teruskan untuk membatalkan perjanjian tersebut, tapi deposit yang dah dibayar tu perlu dihanguskan, boleh dihanguskan ataupun forfeited oleh pihak penjual. Jadi itulah situasinya. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan perlu memikirkanlah dengan mendalam sama ada wajar ke tidak kita nak membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Saya faham antara anda ada yang dah terbeli rumah-rumah yang kena musibah banjir, antara anda mungkin ada yang terkesan terkena musibah banjir tersebut, dah menjual rumah tu tapi ditakdirkan rumah anda tu kena musibah banjir pula, dan pembeli yang nak membeli rumah anda tu ingin membatalkan pula pembelian rumah yang dia dah tanda-tangani perjanjian jual beli. Jadi implikasinya macam yang saya sebutkan tadilah, dua perkara utama yang tuan-tuan puan perlu fahamkan. Satu, sama ada perjanjian jual beli ataupun dokumen-dokumen yang kita dah tanda-tangani ada klausa-klausa yang sentuh tentang perkara tersebut. Pembatalan disebabkan musibah, menyebabkan kerosakan rumah tu, struktur rumah tu tak selamat lagi untuk dijamin dan sebagainya lah. Jadi ini antara perkara-perkara utama yang tuan-tuan puan perlu fahamkan, dan tuan-tuan puan perlu selidik terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Okey, so saya harap penerangan apa yang dah disampaikan sebentar tadi itu sikit sebanyak boleh membantu tuan-tuan puan menghilangkan kekusutan yang dialami oleh bakal-bakal pembeli ataupun bakal-bakal penjual ni tadi. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.